الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, Alhamdulillah, malam ni kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sekali lagi dapat bersama-sama di dalam menunaikan salat fardu maghrib, dan insya-Allah kita akan dirikan salat fardu isya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, wa ammar riya'u, adapun orang yang riak itu. Tuan-tuan, sebelum ni kita dah terang berkenaan dengan orang yang bersifat dengan sifat takabbur. Tuan-tuan, apalah sangat nak ditakabburkan daripada seorang manusia? Ni yang kita baca sebelum ni, minggu lepas. Tuan-tuan, apa yang kita nak takabburkan? Tuan-tuan, apa yang kita nak sombongkan? Kalaulah semua kebaikan dan juga segala apa yang ada pada manusia ianya hanyalah kelebihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tuan-tuan, maka Allah Subhanahu wa taala dia sangat benci kepada mutakabbirin, iaitu orang-orang yang sombong. Tuan-tuan, kita kena ingat takabur ataupun sifat membesarkan diri ini, inilah yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah, lalu dikeluarkan daripada tempat yang mulia, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita kata bahawa Allah Subhanahu wa taala benci sangat dengan sifat takabur, iaitu membesarkan diri. Tuan-tuan, sepatutnya orang yang ada kelebihan dan dia boleh melakukan taat pada Allah bukan takabur. Sepatutnya malah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperingatkan oleh pengarang pada kitab ni, jangan sama sekali takabur, kerana apa yang ada pada diri kita adalah semata-mata daripada hak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kita dah sebut, bila orang dia dapat nikmat, bila mana orang dia boleh melakukan taat pada Allah, dia kena jadi sebagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Allah Sulaiman bila dia dikurniakan dengan nikmat yang banyak oleh Allah, bila mana dia diberikan dengan kerajaan yang besar, lalu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam kata, haza min fadli rabbi, ini adalah daripada kelebihan Tuhan aku. Tuan-tuan, Nabi Allah Sulaiman tak sombong. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam bila diberikan nikmat, dia kata, ini adalah kelebihan daripada Tuhan aku. Tuan-tuan, dia tak macam manusia lain. Sebagaimana Fir'aun misalnya, dia adalah seorang manusia, kemudian dia ada kerajaan yang besar, dia ada pengikut yang ramai. Tuan-tuan, lah sekali Fir'aun ni dia kata kepada rakyat dia, ana rabbakumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Tuan-tuan, mengaku Tuhan. Bila mana dia tengok dia ada kerajaan besar, bila mana dia tengok pengikut dia ramai, orang gerun, orang takut dengan dia, tuan-tuan, dia mengaku pula bahawa dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Tuan-tuan, maka ni adalah sifat-sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita bincangkan pada minggu yang lepas. Tuan-tuan, pada malam ni Imamul Haddad rahimahullahu taala sebut pula, wa ammar riya'u, dia kata, dan ada pun riya'. Tuan-tuan, ni semua penyakit-penyakit hati belaka ni. Takabur, membesar diri. Takabur ni maknanya besar diri. Yang kedua yang kita bincang malam ni adalah riya'. Tuan-tuan, ni juga adalah tanda bahawa seseorang itu memiliki hati yang berpenyakit. Tuan-tuan, kata Al-Imam Fathul Musili rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan, perkataan ni ada di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin yang dikarang oleh Al-Imam Jamaluddin Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kata Imam Fathul Musili, siapa-siapa yang terhalang mendengar ayat-ayat Al-Quran, siapa yang terhalang daripada mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa 3 hari, dan 3 hari je dia tak dengar ayat Allah, kemudian dia tak dengar hadis-hadis Nabi, dia tak dengar nasihat, tuan-tuan, kata Imam Fathul Musili rahimahullahu ta'ala, lama kelamaan
hati tersebut akan berpenyakit, dia kata. Dan tuan, maka kata Imam Fathul Musili, bertambah teruk lagi, bila mana orang yang ada penyakit hati itu tak sedar yang hati dia sakit. Dan tuan, dia tak pernah rasa bimbang pun. Bila mana ada takabur, bila mana dia ada riya, bila mana dia ada sum'ah, bila mana dia ada ujub, dan tuan, dia tak rasa apa-apa. Malah dia berasa seronok dengan sifat-sifat ini. Dan tuan, maka orang tersebut hatinya telah pun berpenyakit, kata ulama. Maka kata Imam Al-Haddad, wa ammar riya'u, adapun riya' itu, fayadullu ala khuluwi qalbil mura'i, dia kata. Dan riya' ni, orang yang bersifat dengan sifat riya' ni menunjukkan bahawa khuluwi qalbi, kosongnya hati orang yang riya' itu. Dan tuan, orang yang riya' ni sebenarnya hati dia kosong. Kosong daripada apa? Min azamatillah wa ijlalih. Kosong hati dia sebenarnya daripada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala wa ijlalih, dan daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, ni tanda, no? Tanda bila mana dalam hati seseorang dia tak membesarkan Allah. Dan tuan, tanda bahawa seseorang itu tidak makrifah kepada Allah, maknanya tak kenal kepada Allah. Tanda dia seseorang itu dia akan jadi riya'. Dan tuan, pasal apa Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala kata, orang yang riya' ni dia kosong daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kerana bila mana ia beramal, yang dia nak adalah pandangan manusia, bukan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, contoh kalau kita nak pergi menghadap raja lah. Dan tuan, kita pakai sampin, kita pakai baju Melayu hitam, kemudian kita ikut protokol dia. Pasal apa? Kerana kita dipanggil ke istana ni. Dan tuan, bila kita dah pakai satu suit baju Melayu lengkap macam tu, tiba-tiba bini kita kata, "Ai, pakai baju Melayu nampak malam ni? Malam ni pakai sampin elok nak pergi mana nikah seorang lagi bah." Bini kita kata macam tu. Dan tuan, kita akan nafikan. Kita akan kata sungguh-sungguh. Kita kata apa? Nak nikah seorang lagi. Dengan hang pun aku berasa dah, apa ni dah susah dah nak nikah seorang lagi. Tak ada Dan tuan, hati dia betul-betul fokus. Dia pakai satu suit baju Melayu ni kerana dipanggil oleh sultan, kerana dia nak menghadap kepada orang yang jemput dia. Dan tuan, maka demikian, bila mana hati dia tertuju kepada apa hak yang dia hendak, maka kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, orang yang riya' ni hati dia kosong daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemuliaannya. Kenapa? Dia beramal bukan kerana Allah, bahkan dia beramal kerana orang dan juga kerana makhluk. Dan tuan, maka dia kata apa? Li'annahu yatasanna wa yatazayyanu lil makhluqin. Dan tuan, ni kerja orang yang riya'. Kata Imamul Haddad, orang yang riya' ni yatasanna, dia buat-buat je. Wa yatazayyan, kemudian dia memperhiaskan amalan dia untuk siapa? Lil makhluqin, adalah untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, dia beramai bukan lagi kerana Allah, dia beramal adalah kerana makhluk.
Tuan-tuan, mengingatkan kita, cerita ni saya dah sering kali cerita dah, tuan-tuan. Tapi cerita ni sangat memberikan bekas. Nak kata bahawa seseorang itu dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dia menjadi panglima perang. Tuan-tuan, dia ni panglima perang. Tuan-tuan, jadi panglima ni seronok. Tuan-tuan, kita jadi orang yang atas ni seronok. Pasal apa seronok jadi orang atas? Kerana orang dengar cakap kita. Cakaplah apa saja. Hang kena ke kanan, orang pi kanan. Hang kena pi kiri, kita kena pi kiri. Tuan-tuan, seronok bila mana orang dengar cakap kita. Tuan-tuan, satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu wa ardah. Tuan-tuan, bila mana dia jadi panglima perang, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang lain ni, depa bila tengok Khalid ibn al-Walid menjadi panglima perang, mereka telah meletakkan satu keyakinan, kalau Khalid lah Ibn al-Walid menjadi panglima perang kita, insya-Allah kita perang ni menang. Kita perang ni mesti menang dia. Dan tentu iktiqad yang mereka letak bila mana mereka tengok Khalid Ibn al-Walid ni menjadi panglima perang. Tuan-tuan, perkara ni kedengaran kepada telinga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah. Tuan-tuan, Sayyidina Umar bila dengar macam tu, maka dia cepat-cepat menurunkan pangkat panglima yang ada pada Khalid ibn al-Walid, turunkan pangkat dia. Tuan-tuan, turunkan pangkat ni pasal apa? Sayyidina Umar ni hasad ke? Sayyidina Umar dengki ke kepada Khalid ibn al-Walid? Tak. Tapi kerana sahabat ni, mereka dah letakkan satu iktiqad, Khalid yang jadi panglima perang, kita menang. Tuan-tuan, Sayyidina Umar nak macam ni, Khalid yang pegang, Khalid yang jadi panglima perang, insya-Allah kita dibantu oleh Allah. Tuan-tuan, Sayyidina Umar nak dengar perkataan macam tu. Tapi sahabat ni bila tengok Khalid ibn al-Walid yang jadi panglima perang, kita confirm menang punya. Pasal apa? Tuan-tuan, Khalid ibn al-Walid ni sebelum Islam dia, sejarah telah membuktikan dalam perang Uhud dia dapat menewaskan tentera yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud. Tuan-tuan, ni kerana kelalaian sebahagian daripada tentera-tentera umat Islam. Tuan-tuan, masa tu yang jadi panglima perang orang kafir siapa dia? Khalid ibn al-Walid. Tuan-tuan, jadi bila Khalid ibn Walid ni dah masuk Islam, dia ni memang pakar dalam merancang strategi peperangan. Tuan-tuan, orang kata Khalid yang pegang, kita menang. Tuan-tuan, pangkat dia diturunkan serta-merta oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah. Tuan-tuan, tapi Khalid ibn Walid ni bila turun pangkat daripada panglima, dia tak lagu kita, kita menyebar. Tuan-tuan, kalau kita lah duduk di tempat Khalid ibn al-Walid merajuk kita. Tuan-tuan tengok kan, biasa duduk dengar kan, orang kalau banyak jasa, tiba-tiba pangkat dia orang lain duduk. Tuan-tuan, dia kata apa? Saya lama dah, berjuang lama dah. Dia pun cerita lah susah dia cerita apa semua sekali. Tuan-tuan, Khalid ibn al-Walid tak cerita apa, dia tak kisah, walaupun dia diturunkan pangkat, malah. Tuan-tuan, ulama sirah cerita, malah bila dia tak jadi dah panglima perang, dia berperang lebih hebat berbanding dulu dia menjadi seorang panglima perang. Tuan-tuan, sahabat tanya, tuan-tuan, sahabat tanya ni atas dasar kemanusiaan. Tuan-tuan, kan biasa kalau orang dah tak jadi ketua, orang dah tak mau dia jadi ketua, sedikit sebanyak terasa. Tuan-tuan, sedikit sebanyak dia akan semangat dia dah down dah turun dah.
Tapi berbeza dengan Khalid ibn Walid, walaupun tak jadi panglima perang, makin hebat perang. Sahabat tanya dengan Khalid ibn Walid, Khalid, kamu bukan lagi panglima perang, tapi kamu berperang ni lebih hebat daripada dulu kamu jadi panglima perang. Tuan-tuan, ni jawapan. Ni jawapan orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini jawapan minal mukhlisin. Ini jawapan daripada orang yang ikhlas dengan Allah. Tuan-tuan, apa jawab Khalid ibn Walid? Aku berperang li'i'la'i kalimatillahil ulya. Aku berperang kerana meninggikan kalimat Allah yang maha tinggi. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia berperang selama ni bukan kerana pangkat panglima tu, tapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah, orang yang ikhlas adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia bukan orang yang buat-buat. Sebab itu kata pengarang kitab ni, orang yang riak ni dah tak ada dalam hati dia membesarkan Allah. Bila dia beramal, yatasanna wa yatazayyan. Dia buat-buat, kemudian dia memperhiaskan amalan dia, bukan untuk Allah. Lil makhluqin, ianya adalah untuk makhluk. Tuan-tuan, dia nak tunjuk kepada makhluk. Tuan-tuan, sifat ni selain dia adalah penyakit kepada hati, dia juga adalah sifat orang munafik. Tuan-tuan, orang munafik kita baca kan dalam surah An-Nisa. Tuan-tuan, orang munafik ni lagu mana? Kata Allah Subhanahu wa taala, bila mana dia di hadapan manusia, maka dia rajin beribadat kepada Allah. Tapi bila mana di belakang manusia, kamu kusala, kata Allah. Dia mendirikan sembahyang kusala, dalam keadaan bermalas-malasan, kata Allah. Tuan-tuan, riak ni salah satu daripada sifat orang munafik. Tuan-tuan, orang munafik ni tempat dia kat mana? Kalau dia masuk dalam neraka, tuan-tuan, tempat dia fiddarki asfalis safilin. Tempat dia adalah nun, jauh di kerak api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana orang munafik ni, tuan-tuan, munafik ni maksud munafik terowong. Tu maksud munafik. Munafik ni maknanya terowong. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita pi apa ni dekat Mesir contohnya, kat Mesir lah, Yaman tak ada terowong. Tuan-tuan, Yaman ni dia banyak jibal, dia banyak gunung ganang. Kalau di Mesir terowong banyak, hari ni lagi banyak lagi. Jalan bertingkat-tingkat. Tuan-tuan, nanti dekat terowong ni dia akan tulis an-nafaq. Tuan-tuan, nafaq ni munafik. Maksud dia apa? Terowong. Tuan-tuan, orang munafik orang yang ada terowong di dalam hati dia. Tuan-tuan, terowong macam mana pula ni? Tuan-tuan, disebutkan oleh ulama, maksud hati yang ada terowong ni, makna dia apa? Dia menzahirkan keimanan, dia menzahirkan ketakwaan kepada Allah, tetapi dalam hati dia kufur kepada Allah. Dan sebab itu dinamakan orang yang bermuka-muka macam ni adalah munafik. Orang yang ada terowong dalam hati dia. Maksudnya apa? Dia ada udang di sebalik mi. Nampak macam beriman, nampak macam orang bertakwa pada Allah. Dan rupa-rupanya dalam hati dia kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka riak dia juga adalah di antara sifat orang-orang yang orang munafik. Kemudian dia kata lagi, dan orang yang riak ini dia kata wala yaqna'u. Dan orang yang riak ini wala yaqna'u, dia adalah orang yang tidak cukup bi'ilmillah, tidak kemah ilmu berkenaan dengan Allah Rabb
Rabbil alamin, Tuhan seru sekalian alam. Tuan-tuan, orang riak ni menunjukkan bahawasanya apa? Orang ni tak cukup pengetahuan dia berkenaan dengan Allah Rabbul alamin. Tuan-tuan, kalau dia kenai sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala, dia akan melakukan amalan itu semata-mata adalah kerana Allah. Tuan-tuan ingat no, amalan yang diterima pada sisi Allah hanyalah amalan yang ikhlas sahaja. Disebut secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah. Tuan-tuan, sebab itu jangan riak kat siapa-siapa. Jangan nak tunjuk amalan kita kat siapa-siapa. Tuan-tuan, amalan ni kalau boleh sorok lagi, kita nak sorok lagi bagus. Tuan-tuan, sebab itu kata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik kata, kamu mesti kena ada, kata Imam Malik, dalam banyak-banyak amalan kamu kena ada satu, kata Imam Malik, amalan tu yang mengetahuinya hanya diri kamu, orang lain tak tahu. Tuan-tuan, apa dia punya kelebihan dia? Kalau orang ni buat baik tak mau tunjuk ke orang, dia hanya nak Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu. Tuan-tuan, Nabi SAW pernah cerita bila mana manusia dekat mahsyar Allah teruk kena hisap. Tuan-tuan, nanti kat mahsyar teruk kena hisap. Katanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ramainya manusia dekat mahsyar Allah sud mata memandang. Tuan-tuan, sejauh mata memandang ni mata kita. Tuan-tuan, ini setakat yang kita boleh nampak. Kalau kita pergi ke depan lagi, nampak jauh lagi. Tuan-tuan, begitulah ramainya dekat mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita sedia maklum, bila dekat mahsyar Allah ni, Allah Taala akan nampakkan macam-macam keadaan manusia berdasarkan kepada apa yang dia lakukan di atas muka bumi. Tuan, nanti ada yang jalan badan sengit sebelah, ada yang berjalan dengan lidah terkeluar, ada yang matahari sejengkai atas kepala. Tuan-tuan, ada yang peluh sampai buku lali, ada yang peluh sampai perut, ada peluh hampir-hampir dia lemah dengan peluh dia sendiri. Tuan-tuan, macam-macam. Dan betapa takutnya manusia bila mana di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila manusia ni dihisap seorang demi seorang. Tuan-tuan, Allah hisap seorang demi seorang. Dia bukan buat apa ni kumpulan berkelompok dah. Kalau kita hari ni kalau nak buat apa-apa, kita ada apa ni, kita ada kumpulan berkelompok. Contoh hari tu ni kita nak vaksin contohnya. Tuan-tuan, dia nak bagi semua rakyat Malaysia ni vaksin. Tuan-tuan, macam-macam apa ni banyak tempat yang dia buka. Kumpulan ni boleh pergi kat sini, siapa duduk kat sini boleh pergi kat tempat ni. Tuan-tuan, jadi dalam satu hari ni ribu orang, ratus ribu orang yang vaksin. Tuan-tuan, dekat mahsyar Allah Subhanahu wa taala dia tak buat pusat PPV, dia tak buat. Nah, Allah Ta'ala dia akan lakukan hisap seorang demi seorang. Tuan-tuan, bayang tengok, semenjak daripada zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, berapa punya ramai ni. Macam mana? Allahu a'lam, ianya di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW cerita, ni adalah khasiat ataupun manfaat orang yang beramal. Dia nak Allah tahu, dia tak mau orang lain tahu. Dan Nabi cerita, nanti dekat mahsyar ada orang teruk kena. Dan takut dia. Maka orang ni dihisap, orang ni dihisap. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala
bila dah selesai penghisaban manusia, maka Allah mengagih-agihkan manusia, hang syurga, hang pi ke neraka. Dan tuan tak apalah. Dan insya-Allah kita tergolong dalam golongan orang yang dipilih masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kita nak cerita orang yang nak masuk syurga ni. Dan tuan, bila dia tolak pintu syurga ni nak masuk ramai-ramai, dan tuan, depa dah rasa selesa, depa dah rasa senang hati, alhamdulillah masuk syurga. Dan tuan, depa tolak pintu syurga ni, depa duk ingat ni. Dan tuan, depa duk ingat masa atas dunia punya susah ujian yang diberikan oleh Allah. Masa di mahsyar punyalah getir dekat mahsyar. Tak tahu masuk syurga ke masuk neraka ke. Tuan-tuan, tiba-tiba dia dimasukkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia pun tolak pintu syurga. Tuan-tuan, tolak pintu syurga, tengok-tengok ada orang dah kat dalam tu. Tuan-tuan, tengok-tengok ada orang dah dalam tu. Tuan-tuan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita. Tuan-tuan, Nabi cerita ni seolah-olah orang yang tolak pintu syurga ni, bila tengok ada orang kat dalam, seolah-olah macam dia nak protes pada Allah. Kenapa? Kerana dia teruk ni, diuji atas dunia. Kemudian dekat mahsyar pun takut dekat mahsyar. Tiba-tiba buka pintu, ada orang. Ingat dia orang pertama melangkah masuk dalam syurga. Rupa-rupanya dah ada penghuni dalam syurga. Tuan-tuan, maka orang yang nak masuk syurga ni tanya dengan Allah Subhanahu wa taala, "Man hum ya Allah?" Siapakah mereka ni ya Allah? Tuan-tuan, jawab Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang beramai, yang orang lain tak tahu, dan dia hanya berharap amalan dia diketahui oleh aku sahaja, kata Allah. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang ni buat amalan bukan kerana makhluk, tetapi dia buat semata-mata adalah kerana Allah. Tuan-tuan, khasiat dia apa? Masuk syurga tanpa hisab dan orang lain pun tak tahu. Tuan-tuan, tapi payah tuan-tuan, payah. Nanti kita akan baca nanti pada ibarat yang berikutnya. Orang yang riak ni, dia seronok. Pasal apa? Kerana orang pandang pada dia. Kerana orang memberikan harta kepada dia. Kerana orang menaikkan nama dia. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dia menunjukkan amalan kebaikan dia kepada manusia. Maka kata Imamul Haddad, orang yang riak ni sebenarnya la yaqna' bi'ilmillah Rabbil alamin. Dia tidak cukup pengetahuan berkenaan dengan Tuhan Rabbul alamin, menunjukkan bahawa dia adalah orang yang sebenar-benarnya tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau dia kenal kepada Allah, pasti dia melakukan amalan tersebut semata-mata kerana Allah. Tuan-tuan, Allah Taala sebut, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa," kata Allah. Tuan-tuan, kita jangan cemarkan agama Islam. Kata ulama, kenapa Allah Ta'ala hanya menerima amalan manusia yang ikhlas saja? Tuan-tuan, yang lain tak diterima nah? Walaupun dia buat kebaikan, tapi kalau niat bukan kerana Allah, maka amalan dia tak diterima oleh Allah, sekalipun dia buat amalan kebaikan. Tuan-tuan, kita pernah cerita kan, macam mana orang yang siang malam baca Quran tapi dia dimasukkan dalam neraka. Tuan-tuan, kita pernah sebut orang yang siang malam mengeluarkan harta pada jalan Allah ditarik masuk dalam neraka. Tuan-tuan, ada orang yang berperang pada jalan Allah yang disebut sebagai rabat. Tuan-tuan, rabat ni maksud dia apa?
dia meninggalkan rumah, meninggalkan anak isteri kerana dia pi berjuang pada jalan Allah. Dia tak tidur kerana mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang ni disebut rabat. Tuan-tuan, orang yang boleh rabat ni ganjaran dia apa? Ganjaran dia, mata dia tak akan tengok neraka Allah Subhanahu wa taala. Tu ganjaran dia. Orang yang rabat maknanya apa? Dia tinggal anak isteri dia, keluar pi berperang pada jalan Allah. Kemudian dia tak tidur kerana apa? Mempertahankan agama Allah. Tuan-tuan, ganjaran dia apa? Mata dia tak akan tengok neraka Allah. Tuan-tuan, jangan kata masuk. Tengok pun tak. Tuan-tuan, Masya Allah. Tapi tuan-tuan, ada orang yang rabat, tetapi elok-elok dia ditarik masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Masuk elok-elok. Tuan-tuan, pasal apa ni? Kenapa dengan kelompok ni? Depa baca Quran siang malam. Depa ni menginfakkan harta pada jalan Allah. Depa ni rabat, tinggal anak isteri, berjuang pada jalan Allah. Tuan-tuan, pasal apa mereka masuk ke dalam neraka Allah? Ini adalah kerana soal berkenaan dengan niat seseorang bila mana dia melakukan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka ulama sebut, kenapa Allah Taala terima hanya amalan yang ikhlas saja? Kerana tuan-tuan, agama ini dia dibina di atas dasar kebersihan. Tuan-tuan, bersih. Sebab itu kalau kita buka dalam kitab fiqh, tuan-tuan bukalah dalam kitab fiqh apa pun juga. Bukalah dalam kitab fiqh apa pun juga, melainkan kitab I'anatut Talibin yang dikarang oleh Sayyid Al-Bakri rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, dalam kitab I'anatut Talibin, kitab fiqh, dia mula dengan babus salah, bab berkenaan dengan sembahyang. Tapi kitab fiqh yang lain dia mula dengan apa? Babut taharah, bab berkenaan dengan bersuci. Tuan-tuan, ulama bincang makna bersuci dekat sini. Ringkasnya, tuan-tuan, ringkasnya. Bila kata bersuci ni, dia ada dua. Yang pertama, kita kena bersuci daripada najis yang kita nampak. Tuan-tuan, bila ada najis, dia tak boleh sembahyang. Bila ada najis, dia tak boleh ibadat kepada Allah. Ni najis yang kita nampak ni. Tapi kata ulama, dia ada satu lagi najis. Tuan-tuan, ni dia disebut sebagai najis batini, iaitulah najis dalaman. Tuan-tuan, najis dalaman ni apa dia? Hak ni, takabur, riya, ujub, sum'ah. Ini semua adalah najis-najis dalaman yang perlu disucikan oleh manusia. Jadi tuan-tuan, nak cerita kata agama kita dibina di atas dasar kebersihan. Dia bukan hanya setakat kebersihan luaran, bahkan dalaman kita juga bersih. Tuan-tuan, bersih lagu mana? Tuan-tuan, bersih yang lagu mana? Bersih yang dikehendaki adalah bila mana seseorang dia beramal semata-mata amalan tersebut dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dia kata lagi wa man amila salihati wa ahabba an ya'rifahu an-nasu, dia kata, dan siapa-siapa yang beramal saleh, dia kata, tuan-tuan, ni orang yang riak. Wa man amila salihati, siapa-siapa yang beramal saleh. Tuan-tuan, orang yang beramal soleh ni Masya Allah, Allah Ta'ala janji kat dia. Tuan-tuan, sebab itu kalau cari dunia, jangan lupa beramal soleh.
Tuan-tuan, kita cari dunia, kita buat kerja, jangan lupa sembahyang, jangan lupa keluarkan zakat, jangan lupa untuk kita ambil tahu berkenaan dengan agama kita. Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala kata, siapa yang melakukan amal soleh, lelaki atau perempuan, sedang ia beriman kepada Allah, maka Allah Ta'ala kata, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah beri kepada dia kehidupan yang baik. Tuan-tuan, ulama tafsirkan bagaimana kehidupan yang baik ini. Kehidupan yang baik, rezeki dia murah, kemudian dia hidup dalam keadaan taat kepada Allah, kemudian keluarga dia menjadi keluarga yang qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata. Tuan-tuan, dia dapat segala kebaikan daripada amal saleh yang dilakukan. Maka kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, wa man amila salihati, siapa-siapa yang beramal saleh. Tuan-tuan, dia amal saleh bagus dah. Tuan-tuan, dia beramal saleh dah, apa ni dah okey dah. Tapi ada masalah pula. Wa ahabba an ya'rifahu an-nasu bidzalik. Tetapi dia suka orang tahu dia beramal soleh. Tuan-tuan, dia amal soleh bagus dah. Tadi kita sebut orang beramal soleh, Allah beri kehidupan yang baik pada dia. Tapi dia ada masalah. Tuan-tuan, pasal apa timbul masalah ni? Timbul masalah ni kerana dia tak mensucikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dekat sini kita dapat tengok peluang untuk kita mendapatkan kebaikan pada sisi Allah terbentang luas. Cuma dalam kebaikan itu ada perkara-perkara yang tak elok mengiringi perkara kebaikan yang kita lakukan. Tuan-tuan, satu hari Nabi SAW lukis. Tuan-tuan, Nabi lukis kepada para sahabat-sahabat dia. Nabi lukis satu garisan yang tegak. Tuan-tuan, balik ni lukis tu. Satu garisan tegak Nabi lukis. Kemudian pada garisan tegak ni Nabi lukis kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, macam urat-urat yang ada kat daun tu. Satu garisan tegak, ada pula urat kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kata Nabi SAW, perjalanan kepada Allah urat yang tengah ni. Maknanya apa? Tuan-tuan, lurus je dia sampai pada Allah. Tapi kata Nabi SAW, tapi kamu kena berhati-hati pada urat yang kanan kiri ni. Kenapa? Nak jalan lurus betul dah. Tuan-tuan, tetapi syaitan senantiasa mengajak manusia kamu pi ke kanan, kadang-kadang dia ajak kamu pi ke kiri. Dan di situ apa ni, begitu kuatnya ujian dan begitu besarnya ajakan iblis syaitan ni agar kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka Imam Al-Haddad kata, wa man amila salihati, siapa yang beramal saleh, yang ni bagus dah, tapi ada masalah. Wa ahabba an ya'rifahu nas, tetapi dia nak orang tahu dia melakukan kebaikan itu, liyu'azzimuh, kerana dia nak diagung-agungkan oleh orang. Tuan-tuan, ini masalah di dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, amalan yang dilakukan yang macam ni, walaupun besar nilaian dia, kalaulah dia tidak ikhlas dengan Allah, amalan tu sama sekali tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, nanti kita akan sambung lagi pada ibarat yang berikutnya insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.